Selamat datang saudara-saudari. Kita sudah belajar bahawa Roh Kudus adalah Tuhan. Yang kedua adalah karakter Roh Kudus sama dengan Tuhan, iaitu roh yang kekal, abadi. Dia ada di mana-mana. Dia maha mengetahui dan juga dia maha kuasa. Hari ini kita belajar mengenai Roh Kudus. Dia dikaitkan dengan Allah Bapa, Yesus Kristus pada status yang sama. Tiada bezanya dalam status dia, dalam pangkat dia. Dalam Matius, kita belajar dalam Matius 28 ayat 19. Dia berkata, sebelum Yesus Kristus balik ke syurga, dia berkata, pergilah kepada semua bangsa di seluruh dunia dan jadikanlah mereka pengikut aku. Baptislah mereka dengan menyebut nama Bapa, Anak dan Roh Allah. Ajarlah mereka mentaati segala yang sudah aku perintahkan. Ingatlah, aku akan sentiasa menyertai kamu sehingga akhir zaman. So ini bermakna bila kita membaptis seseorang yang menerima penyelamatan Yesus Kristus, kita baptis mereka dengan menyebut Allah Bapa, Yesus Kristus dan Roh Allah, Roh Kudus Allah. Tiga-tiga ini kita menyebut kerana mereka adalah dalam status yang sama. Dan dalam perjanjian baru dalam Alkitab, tiap-tiap buku ada menyebut Roh Allah. Hanya ingat dua buku yang tidak menyebut mengenai Roh Allah, iaitu dalam buku Yohanes, buku kedua dan buku ketiga Yohanes. Dan ini juga melambangkan bahawa Roh Kudus ada dalam rancangan penebusan Tuhan. Cara penebusannya, Roh Kudus ada campur tangan dalam rancangan Allah Bapa mengenai penyelamatan Roh Yesus Kristus kepada manusia. Dalam Yohanes bab 16 ayat 8, dia berkata, apabila dia datang kelak, dia akan membuktikan kepada orang dunia bahawa pendapat mereka tentang dosa, tentang apa yang benar dan tentang hukuman Allah semuanya salah. Roh Allah akan membuktikan kepada dunia ini orang di dunia ini bahawa pendapat dia tu minda yang mereka fikir, pendapat mereka tentang dosa, tentang hukuman Allah, tentang apa yang benar, semuanya salah. Roh Kudus, kerana Roh Kudus adalah maha mengetahui, dia boleh memberitahu kita apa yang benar. Dalam ayat 9 dia berkata, pendapat mereka tentang dosa adalah salah kerana mereka tidak percaya kepada Yesus Kristus. Pendapat mereka tentang apa yang benar itu menjadi salah. Kenapa? Kerana Yesus Kristus pergi kepada Bapa dan kamu tidak akan melihat Yesus Kristus lagi. Pendapat mereka tentang hukuman Allah pun menjadi salah
Mengapa? Kerana penguasa dunia ini sudah dihukum. Ya. Syaitan sudah dihukum. Ya. Ini adalah yang dikatakan bahawa rancangan Allah Bapa dalam penebusan ini, Roh Kudus pun ada campur tangan. Ya. Ini bermakna dalam Yohanes bab 3 ayat 5 dan 6. Dia berkata, apa yang aku katakan ini benar. Yesus menjawab, apa yang aku katakan ini benar. Tidak mungkin seseorang pun menikmati pemerintahan Allah kecuali dia dilahirkan daripada air dan daripada Roh Allah. Ya. Kita berkata Tuhan itu roh, ya. Dan kita yang percaya itu mesti ada roh supaya kita boleh bersambung dengan Tuhan. Kerana dia berkata, tidak mungkin seseorang pun menikmati pemerintahan Allah kecuali orang itu dilahirkan daripada air dan daripada Roh Allah. Itulah kita mesti dibaptis dan kita mesti menerima penyelamatan Yesus Kristus kerana dia yang menebus kita daripada dosa. Ya? Dalam ayat 6 dia berkata, secara jasmani manusia dilahirkan oleh manusia, tetapi secara rohani manusia dilahirkan oleh Roh Allah. Ya, kerana Tuhan kita roh. Dia mencipta kita, dia mencipta roh di dalam kita. Tetapi bila Adam dan Hawa memberontak, manusia telah kehilangan roh ini kerana kita telah diputuskan hubungan kita dengan Allah Bapa. So, itulah dia berkata secara jasmani, manusia dilahirkan oleh manusia, tetapi roh manusia tidak ada dalamnya. Hanya dengan penyelamatan Yesus Kristus, roh itu datang. Ya, roh itu datang balik kepada kita yang percaya. Dia kata secara rohani manusia dilahirkan oleh Roh Allah. Itulah kita mesti mendapat Roh Allah bila kita percaya kepada penyelamatan Yesus Kristus. Ya. Faham ke apa yang diajar? Ada sikit mendalam, tetapi kita belajar bersama-sama kerana bila kita belajar, kita mempunyai minda yang lebih mendalam dan kita panggil Roh Kudus mengajar kita supaya kita faham, ya, apa yang dia nak beri kepada kita. Okey? Sekian, terima kasih. Shalom.